Sri Speaker kerana telah memberikan ruang kepada saya untuk berturut serta dalam perbahasan rang Undang-Undang Majlis Media Malaysia 2024. RUU ini bertujuan untuk menubuhkan Majlis Media Malaysia sebagai badan yang mengawal selia etika kewartawanan dan membangunkan industri media secara lebih profesional, telus dan berintegriti. Namun Mas Gading ingin mengangkat beberapa perkara yang memerlukan perhatian serius dan penambahbaikan. RUU ini menyatakan bahawa majlis ini akan menjadi sebuah badan bebas. Tetapi pada masa yang sama, peranan kerajaan masih kuat, terutama melalui peruntukan Fasal 8-1-B yang memberi kuasa kepada menteri untuk melantik 2 anggota yang mewakili kerajaan. Selain itu, Fasal 8-5 membenarkan menteri melantik anggota lembaga pengasas yang bertindak sehingga pemilihan penuh dijalankan. Persoalannya, sejauh manakah autonomi majlis ini dapat dijamin jika kerajaan mempunyai pengaruh dominan dalam pelantikan ahli-ahli lembaga? Saya percaya ini boleh menimbulkan persepsi bahawa majlis tidak benar-benar bebas dan mungkin tunduk kepada kepentingan pihak tertentu. Oleh itu, kita perlu meneliti dengan lebih mendalam sejauh mana RUU ini dapat menjamin kebebasan media tanpa mengkompromi integriti, ketulusan dan kepentingan awam. Adakah ia benar-benar mengukuhkan landscape media negara kita atau sebaliknya mencipta sekatan halus yang boleh menjejaskan kebebasan bersuara? Oleh itu, saya mencadangkan agar pelantikan anggota lembaga dilakukan secara bebas melalui proses yang lebih telus seperti penamaan oleh komuniti media sendiri tanpa campur tangan eksekutif kerajaan. Selanjutnya, bercakap tentang keterangkuman, keadilan dan atas dasar perpaduan, Mas Gading juga ingin menyentuh tentang Fasal 8-1-C hingga -E yang menyentuh tentang keahlian anggota lembaga dari Sabah atau Sarawak. Ini satu perkembangan yang positif, tetapi Mas Gading percaya ia masih belum mencukupi untuk menjamin representasi yang inklusif dan adil bagi media di Sabah dan Sarawak. Mas Gading ingin mencadangkan agar peruntukan di bawah fasal ini ditukar kepada Sabah dan Sarawak. Cuba fikirkan, apa kata kalau keahlian lembaga ini kita tukar kepada Sarawak atau Sabah atau Semenanjung? Kalau yang ini saya akan bersetuju. Jadi untuk ini, Mas Gading berpendapat penggunaan perkataan "dan" di bawah fasal ini adalah lebih adil dan inklusif. Mas Gading juga ingin mencadangkan agar sekurang-kurangnya 30% daripada keseluruhan keanggotaan lembaga diisi oleh wakil dari Sabah dan Sarawak. Ini juga penting kerana realiti media di Malaysia Timur sangat berbeza dengan Semenanjung, termasuk dalam hal akses maklumat, cabaran logistik dan kepelbagaian bahasa serta budaya yang perlu diberi perhatian khusus. Mas Gading berbangga dan turut menyokong peruntukan yang mengangkat penglibatan wanita ke dalam majlis media ini. Seterusnya, Tan Sri Speaker, RUU ini memperkenalkan Fasal 15 dan 16 yang menetapkan mekanisme ketidakpuasan hati dan kuasa tata tertib. Namun, ia tidak memperincikan tentang jelas bentuk hukuman yang boleh dikenakan terhadap pengamal media sekiranya berlaku ataupun didapati melanggar kod etika. Jadi Mas Gading percaya ini akan membuka ruang kepada tafsiran yang luas dan berpotensi untuk disalahgunakan, terutama jika mekanisme aduan boleh dipengaruhi oleh tekanan politik atau komersial atau pihak-pihak yang berkepentingan. Mas Gading mencadangkan agar mekanisme aduan ini dikendalikan oleh jawatan kuasa bebas yang terdiri pada pelbagai pihak berkepentingan termasuk wakil media, wakil akademik dan masyarakat sivil. Hukuman yang dikenakan pula mestilah bersifat progresif dan bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki, bukan menghukum secara keterlaluan sehingga menyekat kebebasan bersuara. Beralih pula kepada fasal yang ke-17 yang menyatakan bahawa majlis media ini akan menerima dana daripada kerajaan, bayaran keahlian serta sumber lain yang sah. Walau bagaimanapun, Fasal 17-4 melarang majlis daripada menerima dana asing, kecuali bagi tujuan pendidikan dengan kelulusan menteri. Ini menimbulkan persoalan, jika majlis ini benar-benar bebas, mengapa perlu ada sekatan terhadap pembiayaannya? Dalam banyak negara, badan pengawasrayaan media mendapat pembiayaan daripada pelbagai sumber bagi memastikan mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada kerajaan. Saya mencadangkan agar sekatan ini diperhalusi dan majlis diberikan kebebasan untuk menerima dana dari badan antarabangsa yang tidak mempunyai kepentingan politik dengan syarat yang dilaporkan secara telus. Tan Sri Speaker, perkara terakhir yang ingin Mas Gading sentuh ialah RUU ini tidak memperincikan bagaimana majlis akan melindungi pengamal media daripada ugutan, tekanan atau tindakan undang-undang yang tidak adil. Ya, Fasal 23 hanya memberi perlindungan kepada majlis daripada tindakan guaman, tetapi tidak ada klausa yang secara khusus melindungi wartawan ataupun pengamal media dalam menjalankan tugas mereka. Dalam beberapa kes sebelum ini, kita telah menyaksikan wartawan diheret ke mahkamah atau digantung kerja hanya kerana melaporkan isu negatif.
Oleh itu, saya mencadangkan agar peruntukan khas dimasukkan dalam RUU ini untuk menjamin perlindungan undang-undang bagi wartawan dan memastikan mereka tidak didakwa sewenang-wenangnya selagi mereka bertindak mengikut etika kewartawanan. Jadi secara keseluruhannya, saya menyokong matlamat penubuhan Majlis Media Malaysia ini kerana ia berpotensi memperkukuhkan profesion kewartawanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap media. Namun saya menegaskan bahawa kebebasan dan keberkecualian majlis ini perlu dijamin sepenuhnya agar tidak menjadi alat kawalan kerajaan terhadap industri media kita. Jadi, saya sangat berharap agar kerajaan dan semua pihak berkepentingan dapat meneliti cadangan-cadangan ini. Dengan itu, Mas Kadin menyokong rang undang-undang ini dengan menimbang penambahbaikan yang diutarakan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih.